siang kepada Dr. Siti Juraida dan rakan sekalian. Kumpulan kami yaitu kumpulan 2 yang terdiri daripada Ning Chen, Krisnaling, dan saya lah Holun. Pada petang ini, kami akan menjelaskan satu isu dan menggunakan alat-alat berfikir seperti AGO, CAF, dan OPB. AGO yaitu Aims, Goals, and Objective. CAF ialah Consider All Factors. Dan akhir sekali ialah OPB iaitu Other People's View. Sejahtera semua, nama saya Chen dan saya akan teruskan pembincangan ini dengan soalan yang dipilih oleh kumpulan kami. Okay. Perdana Menteri pernah menyuarakan rasa kudil tentang pengabaian aspek kesihatan oleh rakyat yang makan berlebihan. Jika perkara ini tidak dikawal, bilangan rakyat yang mengalami berbagai jenis penyakit termasuk penyakit kronik akan bertambah. Sekiranya ini terjadi, ia akan secara tidak langsung akan menjejaskan mutu kerja dan produktiviti negara. Dengan menggunakan teknik berfikir yang sesuai, cadang kami laikan beberapa langkah dan perubahan baru yang boleh diambil oleh negara untuk menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyatnya. Okay. Soalan ini kami ambil daripada soalan pasir tahun 2006 bahagian B soalan 3. Di sini, kehendak soalan adalah menggunakan teknik berfikir yang sesuai. Okay, kami akan gunakan alat-alat berfikir AGO, Aims, Goal dan Objective, CAF, Consider All Factors dan juga OPV, Other People's View untuk menghasilkan langkah yang boleh diambil negara bagi menggalakkan gaya hidup yang sihat dalam kalangan rakyatnya. Nama saya Krisnaling dan hari ini saya akan memperkenalkan pengenalan isu bagi tajuk kita pada hari ini. Sejak kebelakangan ini, rakyat Malaysia kurang memandang serius dengan penjagaan kesihatan diri. Hasil tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2019 mendapati bahawa 50.1% daripada orang dewasa mempunyai masalah kesihatan, di mana 19.7% adalah masalah obesiti. Keadaan ini amat membimbangkan kerana kadar jumlah tersebut makin meningkat setiap tahun. Faktor menjurus kepada keadaan tersebut adalah disebabkan oleh kepelbagaian makanan tradisional yang tetap di Malaysia. Selain itu, cara pemakanan rakyat Malaysia yang mengutamakan beras dan makanan ringan yang berminyak juga menyumbang kepada masalah obesiti. Oleh itu, jika pesakit mengubah sikap dan menjalankan cara hidup sehat dengan mengawal pemakanan dan meningkatkan aktiviti fizikal mereka, maka khawatir Perdana Menteri terhadap isu pengabaian aspek kesihatan rakyat yang makan secara berlebihan dapat diperbaiki. Masuk kepada analisis langkah. Okey, analisis langkah yang telah kami hasilkan adalah menggunakan alat berfikir AGO iaitu Aims, Goal dan Objective. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran rakyat tentang aspek kesihatan. Okey, seterusnya kita hasilkan idea yang berasaskan alat berfikir CAF iaitu Consider All Factor. Di sini faktor yang diambil kira adalah faktor syarikat insurans. Okay, di sini pihak syarikat insurans ni dia boleh mengketatkan syarat membeli insurans. Maksudnya sebelum ini mungkin mereka syarat membeli insurans ini adalah longgar, tetapi sekarang ni kita nak ketatkan syarat membeli insurans. Sebagai contoh, bagi sesiapa saja yang mampu dan ingin membeli insurans, mereka perlu melepasi syarat iaitu BMI mereka adalah dalam lingkungan yang standar seperti dalam lingkungan 18.5 sehingga 24.9. Kalau seseorang itu dia melepasi syarat, barulah dia dibenarkan untuk membeli insurans ini. Kalau mereka tidak melepasi syarat ini, maksudnya sama ada dia melepasi lingkungan yang standar ini ataupun kurang daripada standar ini, mereka adalah dikategorikan sebagai golongan yang mempunyai masalah kesihatan, sama ada serius ataupun tidak. Okay, sebab kalau dia melebihi standard yang ditetapkan ini, mereka boleh dikategorikan sebagai golongan yang obesiti. Kalau kurang tu maksudnya mereka kurang berat badan. So, seterusnya
faktor kerajaan. Kerajaan boleh mengkurangkan subsidi perubatan. Di sini sebelum ini kerajaan memberikan banyak subsidi dalam aspek perubatan. Di sini sekarang kita nak hapuskan dia ataupun kita kurangkan subsidi. Maksudnya rakyat akan biayai kos perubatan mereka dengan sepenuhnya ataupun kebanyakan kos tersebut perlu dibiayai oleh diri mereka. Seterusnya, kerajaan juga boleh mengenakan cukai kegemukan kepada rakyat yang terlibat. Sebagai contoh, rakyat yang mempunyai masalah kegemukan ni mereka akan dikenakan cukai kegemukan. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor majikan. Di sini majikan boleh mengenakan potongan gaji ataupun menghapuskan allowance kesihatan. Okey, sekarang marilah kita menilai idea yang dijana tadi. Okey, kami akan menggunakan alat berfikir OPV iaitu Others People View untuk menilai idea yang dijana tadi. Di sini ada faktor syarikat insurans. Mereka akan mendapat mengkurangkan bayaran pemapasan akibat tuntutan bil perubatan pembeli insurans. Di sini tadi kami cadangkan syarikat insurans untuk ketatkan syarat pembeli insurans kan. Sekarang maksudnya semua pembeli insurans ni mereka telah melepasi syarat yang asas tadi iaitu BMI pembeli insurans adalah dalam lingkungan yang standard. Di sini kami dapat mengelakkan pembeli insurans yang mempunyai masalah kesihatan seperti obesiti. Sebab obesiti ni dia akan mengundang banyak masalah kegemukan. Oleh itu, dengan berbuat demikian, syarikat insurans ni dia dapat mengkurangkan risiko untuk membuat pemapasan. Di samping dapat meningkatkan tahap kesedaran rakyat tentang aspek kesihatan mereka. Faktor yang seterusnya adalah faktor kerajaan. Di sini tadi kami cadangkan untuk mengkurangkan subsidi perubatan ataupun mengenakan cukai kegemukan. Di sini kerajaan boleh mengkurangkan beban kewangan. Maksudnya kerajaan boleh gunakan duit yang dijimatkan ataupun cukai yang diambil untuk membangunkan negara. Seterusnya adalah faktor majikan. Di sini pihak majikan boleh mengadakan program pembinaan kelompok. Program pembinaan kelompok bermaksud team construction, di mananya pihak majikan boleh mengadakan aktiviti senaman seperti mendaki gunung, pembersihan pandai, aktiviti zumba dan lain-lain. Di sini bukan sahaja dapat merapatkan hubungan antara pekerja, meningkatkan semangat kerjasama antara pekerja, tetapi juga dapat memberikan peluang kepada pekerjanya untuk menjalankan aktiviti riadah. Kami akan teruskan dengan analisis langkah. Okey, di sini sama seperti tadi, kami akan gunakan alat berfikir AGO untuk menganalisis langkah. Tujuannya adalah untuk membantu rakyat yang obesiti mengurangkan berat badan. Okey. Sekarang kita menjana idea dengan menggunakan alat berfikir CAF iaitu Consider All Factors. Faktor yang pertama adalah faktor kerajaan. Di sini kerajaan perlu mewajibkan kem kesihatan. Maksudnya sesiapa saja yang mempunyai masalah kesihatan seperti kegemukan diwajibkan untuk menyertai kem kesihatan ini. Dalam kem kesihatan ini, rutin seharian penyerta kem ini adalah ditetapkan oleh pakar kesihatan. Seperti beberapa mereka perlu menjalankan aktiviti riadah dan apa yang mereka akan makan adalah juga ditetapkan oleh pakar kesihatan mengikut pelang perancangan makanan yang ditetapkan. Okey, seterusnya faktor komuniti. Di sini pihak komuniti boleh mengadakan aktiviti senaman seperti zumba dan maraton. Seterusnya faktor rakan. Okay. Sesiapa saja yang membantu rakan untuk mengkurangkan berat badan dan sekiranya berjaya, mereka akan diberikan ganjaran. Dan ganjaran itu boleh dalam bentuk pengecualian saman ataupun pengecualian cukai. Okay. Faktor yang seterusnya adalah faktor pengusaha jinaksil. Di sini pihak pengusaha jinaksil boleh mengucapkan pakej bina badan yang sesuai kepada sesiapa saja yang ingin mengkurangkan berat badan ataupun membina badan. Okey, seterusnya faktor keluarga. Di sini pihak keluarga yang menyediakan makanan perlulah menyediakan makanan mengikut pelang perancangan makanan. Maksudnya semua makanan yang disediakan adalah mengikut standard yang ditetapkan. Seterusnya kita menilai idea yang telah dijana tadi. Sama juga kita menggunakan OPV iaitu Others People View untuk menilai idea yang dijana. Faktor yang pertama adalah faktor kerajaan. Di sini kalau kita mengadakan satu camp
kesihatan dan mewajibkan setiap rakyat yang mempunyai masalah kesihatan untuk menyertai kem ini akan meningkatkan beban kerajaan dari segi kewangan sebab kerajaan perlu membiayai tempat tinggal mereka dan juga kos makanan mereka. Seterusnya, faktor komuniti. Kalau komuniti ini yang menyediakan aktiviti senaman seperti zumba dan maraton, dia dapat meningkatkan semangat kejiranan antara jiran dan juga dapat membantu rakyat untuk bersenang dan mengurangkan berat badan. Faktor yang seterusnya adalah faktor rakan. Rakan ni dia boleh dapat keuntungan sebab dia tolong saja sesiapa yang mempunyai masalah kegemukan dan sekiranya orang tersebut dapat mengurangkan berat badan dan rakan tersebut akan diberikan ganjaran sama ada dia pengecualian cukai lah ataupun pengecualian saman. Di sini rakan akan dapat keuntungan dalam bentuk kewangan ataupun pengistirafan sijil. Di situ akan memotivasikan rakan untuk membantu sesiapa saja yang mempunyai masalah kegemukan. Faktor yang seterusnya adalah faktor pengusaha gimnasium. Di sini, pihak pengusaha gimnasium ini dia dapat memperoleh kebaikan juga, iaitu meningkatkan bilangan pelanggan. Sebagai contoh, mereka boleh wujudkan satu pakej bina badan mengajak rakan ke gimnasium yang sama akan mendapat diskaun daripada pihak pengusaha gimnasium. Oleh itu, secara tidak langsung mereka akan menggalakkan pelanggan yang pergi ke gimnasium ini untuk mencari kawan untuk mengunjungi gimnasium inilah sebab mereka boleh dapatkan diskaun. Secara tidak langsung, dia dapat meningkatkan bilangan pelanggan pengusaha gimnasium dan pada masa yang sama dapat membantu rakan yang mempunyai masalah obesiti untuk kurangkan berat badan mereka. Seterusnya, faktor keluarga. Di sini, satu keluarga tersebut dapat mempraktikkan gaya hidup sehat bersama keluarga. Hal ini kerana makanan yang disediakan adalah mengikut pelang perancangan makanan. Hal ini dapat mengelakkan mereka daripada mengambil makanan karbohidrat ataupun makanan yang berlemak terlebih. Dan seterusnya dapat mengelakkan mereka daripada masalah kegemukan. Saya ialah Holun dan seterusnya saya akan menjelaskan langkah dan perubahan baru yang boleh diambil oleh negara untuk menggalakkan gaya hidup sehat dalam kalangan rakyat. Bagi analisis punca, AGO telah digunakan untuk menentukan tujuan. Dan bagi jana idea baru, CAF telah digunakan untuk mengambil kira faktor-faktor penting. Dan akhir sekali ialah nilai idea. Kita menggunakan OPB untuk mengambil kira sudut pandangan daripada faktor lain ataupun orang lain. Okey, baiklah kita terus menentukan tujuan kami. Tujuan iaitu memotivasikan rakyat mengurus dan mengekalkan berat badan yang normal agar mengurangkan risiko masalah kesihatan. Okey, seterusnya kita tengok jana idea baru. Bagi faktor kerajaan, kerajaan boleh memperkenalkan aplikasi seperti My Kesihatan dan semua rakyat diwajibkan memuat turun dan mengimbas kod QR untuk mengisi indeks jisim tubuh iaitu BMI semasa masuk ke sesebuah kedai. Dan dari segi pandangan faktor kerajaan, kerajaan boleh mudah memantau kesihatan rakyat kerana kerajaan boleh mengetahui bilangan rakyat yang mengatasi masalah obesiti ataupun mempunyai BMI yang normal. Dan seterusnya, kerajaan boleh mengambil kesempatan ini untuk bekerjasama dengan kementerian yang berkaitan seperti Kementerian Kesihatan untuk mengambil inisiatif yang lebih efektif. Dan bagi faktor kedua iaitu faktor pengusaha restoran. Pengusaha restoran boleh memberi pelbagai promosi kepada pelanggan yang mempunyai indeks jisim tubuh iaitu BMI yang normal. Seperti boleh memberi kupon diskaun sebanyak 10% bagi langganan seterusnya. Dari segi sudut pandangan faktor pengusaha restoran, pengusaha restoran dapat meningkatkan kegerapan pelanggan mengunjungi restoran tersebut kerana mereka mempunyai diskaun yang banyak. Okey, bagi faktor yang ketiga iaitu faktor pusat kesihatan. Pegawai dietetik boleh bekerjasama dengan doktor untuk memperkenalkan program kesihatan yang merangkumi cadangan dari segi senaman dan juga pemakanan.
kepada rakyat yang membuat pemeriksaan kesihatan di hospital. Hal ini demikian kerana rakyat yang mengalami berat badan yang berlebihan ataupun obesiti, mereka tidak mempunyai idea dan mereka tidak tahu cara yang berkesan untuk mengurangkan berat badan dan mengamalkan gaya hidup yang sehat. Oleh itu, mereka memerlukan bantuan, nasihat ataupun pemantauan daripada pihak hospital. Namun, dari segi faktor pusat kesihatan, mereka mungkin mengalami kekurangan kaki tangan yang sedia ada. Hal demikian kerana kaki tangan mereka tidak cukup dan mereka terpaksa bekerja lebih masa kerana tanggungan mereka telah meningkat. Okey, bagi analisis punca keempat, iaitu tujuan keempat ialah meningkatkan tahap kesihatan dan keyakinan diri dalam kalangan rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan rakyat yang mengalami masalah obes ataupun mengalami masalah berat badan yang berlebihan, mereka mungkin mempunyai keyakinan diri yang sangat rendah. Hal ini demikian kerana mereka selalu diejek dan dipandang rendah oleh orang sekeliling. Sekiranya mereka berupaya menguruskan berat badan yang normal dan ideal, mereka mampu mempunyai badan yang sehat dan juga penampilan badan yang menarik. Selanjutnya dapat meningkatkan keyakinan diri. Okey, bagi jana ideal baru, CAF telah digunakan. Okey, bagi faktor kerajaan. Kerajaan boleh meninjau masa senaman raya melalui aplikasi dan mengenakan saman kepada rakyat yang tidak mencapai sasaran. Oleh itu, setiap rakyat mesti memuat turun aplikasi yang telah disediakan oleh kerajaan agar kerajaan dapat mengesan masa senaman mereka. Langkah ini dapat memastikan rakyat yang malas bersenam dan suka makan berlebihan untuk melakukan senaman dan selanjutnya dapat membantu mereka membakar kalori yang berlebihan dan juga membina otot. Seterusnya juga dapat meningkatkan kadar metabolisme dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat. Dari sudut pandangan faktor kerajaan, kerajaan dapat meningkatkan kadar senaman rakyat dengan cara yang lebih mudah dan efektif. Okey, bagi faktor majikan, majikan tidak menyediakan makanan ringan dan menghalang pekerja-pekerja untuk membawa makanan ringan semasa bekerja di tempat kerja serta mengenakan tindakan dari segi kerja fizikal seperti membersihkan tandas, menyapu lantai pejabat ataupun membuang sampah semasa mendapati pekerja melanggar peraturan tersebut, iaitu membawa makanan ringan semasa bekerja. Okey, dari segi pandangan faktor majikan, majikan boleh mengurangkan orang upahan ekstra syarikat seperti tukang pembersih dan juga boleh menggalakkan pengurangan makanan ringan serta menjaga kesihatan pekerja dan juga majikan. Okey, bagi faktor komuniti. Komuniti boleh mengadakan pertandingan memasak makanan yang berkalori rendah dan enak. Dan dari segi sudut pandangan faktor komuniti, komuniti tersebut boleh mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat. Hal ini demikian kerana mereka telah meningkatkan pengetahuan mereka tentang resipi makanan yang berkhasiat dan lezat serta berkalori rendah. Akhir sekali ialah faktor pengusaha kedai pakaian. Pengusaha kedai pakaian boleh mengehatkan saiz baju fashion. Maksudnya penguasa kedai pakaian hanya menjual saiz pakaian fashion yang tertentu seperti saiz S, SS, M, L. Dan maksudnya pelanggan yang obes ataupun mengalami berat badan yang berlebihan, mereka tidak mempunyai peluang untuk memakai pakaian fashion. Dan bagi sudut pandangan faktor pengusaha kedai pakaian, mereka akan mengalami dua situasi, iaitu pertama sekali ialah mereka akan mengurangkan pendapatan mereka kerana kebanyakan rakyat Malaysia menghadapi masalah kegemukan dan
Mereka juga akan meningkatkan penjualan jenis pakaian fashion yang bersaiz normal, karena selalunya saiz normal akan dijual dengan lebih cepat. Itu daripada saya. Terima kasih. Saya menggunakan teknik berfikir yaitu AGO untuk menganalisis punca yang kelima, yaitu untuk meningkatkan imej negara di mana kebanyakan rakyatnya mempunyai indeks jisim badan yang sehat. Dengan mempunyai indeks jisim badan yang sehat, maka penampilan dan kesehatan setiap rakyat terjamin dan dapat menjadi salah satu ciri keistimewaan negara kita di pentas antarabangsa bahawa rakyat Malaysia masih menjaga kesehatan dan imej diri walaupun negara kita terkenal dengan pelbagai jenis makanan tradisional yang lazat namun berkalori tinggi. Oleh itu, adalah penting bagi rakyat Malaysia untuk meneliti cara gaya hidup yang sehat bukan sahaja untuk diri sendiri, malahan untuk menjaga mara negara kita. Seterusnya, bagi menjana idea baru untuk mengalahkan gaya hidup sehat dalam kalangan rakyat, saya telah menggunakan CAF untuk merancang perubahan tersebut dan menggunakan OPV untuk menilai idea tersebut sama ada dapat dilaksanakan atau tidak. Yang pertama sekali, kerajaan boleh menetapkan waktu operasi semua restoran selewat-lewatnya pukul 8 malam. Hal ini demikian untuk membetulkan tabiat makan lewat malam rakyat. Menurut kajian, orang yang mempunyai tabiat ini mempunyai risiko tinggi untuk mengalami masalah kronik kerana tubuh badan kita tidak mudah untuk mencerna makanan pada waktu malam berbanding dengan waktu lain seperti pagi dan petang. Dan ini dapat menjuruskan kepada kegemukan individu. Selain itu, pada waktu malam, orang kurang melakukan aktiviti berbanding dengan waktu lain. Oleh itu, jika makan lewat malam, kadar penggunaan tenaga yang diperolehi akan berkurang kerana kekurangan melakukan aktiviti. Akhirnya, tenaga yang diperolehi akan bertukar menjadi lemak dan tersimpan di bahagian organ badan dan juga saluran darah di mana timbunan lemak tersebut akan membawa kepada penyakit kronik seperti diabetes dan sebagainya. Oleh itu, nilai ideal dari sudut kerajaan ialah tindakan tersebut untuk membetulkan tabiat makan lewat malam rakyat merupakan salah satu inisiatif yang berguna. Seterusnya, idea yang kedua ialah faktor masyarakat. Aktiviti seperti penandingan Ratu Cantik untuk peringkat biasa digalakan dalam kalangan rumah tetangga dengan hadiah yang lumayan. Saya mencadangkan pertandingan ini kerana ini dapat membantu individu untuk menguruskan penampilan diri melalui senaman maupun diet yang sehat. Hal ini tidak langsung dapat menggalakkan rakyat untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat dan pada masa yang sama dapat hadiah galakan yang dapat menjadi motivasi untuk menjaga penampilan diri untuk jangka masa yang panjang. Namun begitu, dari sudut masyarakat, ini dapat menyebabkan persaingan sengit antara rumah tangga dan menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan faham berlaku. Di samping itu, dari segi sekolah, pegawai kesihatan sekolah boleh mengadakan program pengurangan berat badan yang diwajibkan kepada semua warga sekolah dan memberi hadiah galakan kepada warga yang mencapai sasaran program. Mula-mulanya, pegawai kesihatan boleh mengira berat badan peserta yang optimum sebagai sasaran untuk dicapai dalam jangka masa yang tertentu seperti separuh tahun. Ibu bapa juga digalakkan untuk menyertai program tersebut sebagai sokongan kepada anak mereka untuk lebih mudah mencapai sasaran.
Ganjaran boleh dijadikan sebagai dorongan kepada mereka yang berjaya dengan syaratnya mencapai sasaran secara sehat. Pihak penganjur juga boleh memberi cadangan daya yang sehat untuk membantu peserta mengamalkan gaya hidup sehat secara efektif dengan adanya panduan. Nilai ideal oleh sekolah ialah dapat memupuk kesedaran semua warga sekolah tentang kepentingan menguruskan berat badan yang normal dan seterusnya dapat meningkatkan imej sekolah dengan mempamerkan warga sekolah yang mempunyai penampilan yang baik. Ideal saya yang terakhir ialah ideal dari segi pengusaha restoran. Menu makanan khas yang berkalori rendah boleh dikenalkan dengan harga yang lebih murah. Menu khas ini untuk semua lapisan masyarakat kerana menu khas ini kurang lemak dan mengandungi protein yang diperlukan oleh tubuh badan. Dengan harga yang lebih murah dan menu yang sehat, ia dapat dijadikan sebagai ciri tarikan pelanggan. Nilai ideal dari segi pengusaha restoran ialah menu tersebut dapat dijadikan sebagai satu ciri keistimewaan untuk menarik perhatian pelanggan dan dapat menambahkan pendapatan pengusaha restoran. Jadi, selepas penilaian, langkah yang paling sesuai untuk menggalakkan gaya hidup sehat dalam kalangan rakyat ialah keluarga menyediakan pelan perancangan makanan yang sehat. Sebagai salah satu unit yang membentuk sesebuah negara, keluarga memainkan peranan yang penting dalam pencapaian matlamat kerajaan. Oleh hal yang demikian, sekeluarga digalakkan untuk mempraktikkan gaya pemakanan yang sehat bersama supaya dapat mewujudkan persaingan yang positif semasa mengurangkan berat badan. Selain itu, langkah tersebut lebih efektif kerana setiap ahli keluarga dapat menjadi sokongan antara satu sama lain dalam usaha mengamalkan gaya hidup yang sehat. Amat diyakini bahawa jika langkah tersebut dijalankan, maka gaya hidup yang sehat dapat dikembang dalam kalangan keluarga sehingga rakyat negara kita. Terima kasih.